Gerak Komuniti bersama-sama PBSMM. Waktu ini kita nak bincangkan Hari Kesihatan Sedunia, dan untuk itu kita bersama-sama Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Dr. Tunku Puteri Intan Safinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang merupakan pengerusi kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia. Kita langsungkan temu bual ini menerusi aplikasi Zoom. Assalamualaikum Tunku Puteri. Waalaikumsalam Puan. Ya, terima kasih kerana sama-sama untuk memberikan informasi berkaitan dengan gerak komuniti berkaitan dengan PBSMM. Saya juga teruja sebenarnya bila dapat bersama-sama dengan Tunku Puteri hari ini. Terima kasih Tunku. Alhamdulillah, saya pun terima kasih, berbangga dapat turut serta. Puan, nama kenalan siapa? Ziana. Sorry, saya tak dapat. Boleh panggil saya Ziana. Diana, okey. Minta maaf saya tak dengar. Agak terputus-putus kadang-kadang. Jadi saya harap kita punya komunikasi ni dapat lancar hari ini dengan kegunaan IT. Baik, tak ada masalah Tunku Puteri, sebab kami di sini dapat dengar jelas suara Tunku Puteri. Alhamdulillah, very good. Thank you. Baik. Dan kalau kita nak cerita tentang tema Hari Kesihatan Dunia pada tahun ini adalah membina dunia yang lebih adil dan lebih sihat untuk semua orang. Pada pendapat Tunku Puteri, apa perbezaan sambutan pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO sekarang banyak mempunyai impak yang direct kepada hidup kita. Melalui insiden COVID pandemik yang kita lalui sekarang. Jadi tema kita pada tahun ini adalah Building a Fairer and Healthier World for Everyone. Yang mustahaknya yang saya katakan, perkataan everyone, untuk semua. Kerana kita tahu bahawa kesihatan bukannya lah senang datangnya untuk semua orang di dunia ini. Jadi pada setiap 7 hari bulan April, kita sambut Hari Kesihatan Sedunia dari tahun 1948 lagi. Tetapi buat tahun ini saya rasa impaknya lebih bermakna kepada kita kerana apa yang kita lalui sekarang. Kita rasakan betapa perbezaan antara mereka yang ada akses kepada kesihatan dengan mereka yang kurang akses kepada perkhidmatan kesihatan yang baik. Dan alhamdulillah di Malaysia, kualiti kesihatan kita di taraf yang amat baik sekali. Akses yang berbeza adalah fenomena sedunia. Jadi kita perlu faham dan juga bersyukur di mana situasi kesihatan di Malaysia ini dengan pandemik agak terkawal. Okey, dalam masa yang sama juga, sebagai pengerusi kebangsaan PBSMM, apakah kempen yang sedang dijalankan bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia ini? Ya, kita tahu bahawa rakyat di semua negara, bukannya semua mempunyai latar belakang yang sama. Bukan semua yang ada pendidikan dan kawasan perumahan yang setara. Atau bukan semua ada peluang pekerjaan yang tinggi. Kita ada negara-negara di dunia ni yang ketidaksetaraan jantina yang lebih besar, dan mereka tak ada akses kepada persekitaran yang selamat, air yang bersih, udara yang bersih, keselamatan makanan dan perkhidmatan kesihatan. Ini adalah isu dunia. Tetapi di Malaysia, kita juga ada isu yang pada hemat saya di Malaysia ini kita boleh beri tumpuan lebih kepada impak pandemik ini di kehidupan kita. Kesihatan kita bukan pada masa kesihatan fizikal saja, tapi kita kena juga ingat akan betapa mustahaknya kesihatan mental dan impak psikososial dan tekanan ekonomi kepada keluarga dan individu semasa COVID-19 ini. Jadi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia banyak membuat penyebaran maklumat yang sahih tentang COVID-19, the good advice, good medical practices kepada masyarakat, selain daripada kerja-kerja kebajikan dan kesihatan yang kita berikan kepada golongan yang terjejas semasa COVID-19 ini, kita beri lebih kurang alhamdulillah 20 juta ringgit worth of barangan dan juga perkakas
dan juga makanan, pack makanan, lebih daripada 200,000 pack makanan kita beri kepada mereka yang terjejas. Kita juga buat kempen-kempen seperti kempen derma darah di seluruh negara, memberi penekanan bahawa pihak hospital-hospital terus berjalan dengan elok walaupun dalam suasana COVID. Pendermaan darah perlu kita tingkatkan semasa COVID ini. Jadi yang terbaru, pihak Bulan Sabit Merah Malaysia diberi amanat untuk turut serta dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan, di mana kita sukarelawan Bulan Sabit dan juga sukarelawan dari lain-lain NGO turut terlibat dalam penyusunan dan mobilisasi vaksin ke pusat-pusat vaksin di seluruh negara nanti. Jadi bulan April masyarakat umum akan mula divaksin dan alhamdulillah sukarelawan Bulan Sabit Merah akan dapat memberi khidmat mereka kepada proses pemberian vaksin kepada rakyat umum. Jadi saya amat berbangga juga yang kita katakan pasal kesihatan mental. Persatuan Bulan Sabit Merah telah membuat satu program iaitu kita sokongan psikososial mengikut talian, telefon dan sebagainya yang kita katakan Red Crescent for You. Red Crescent for You ni kita mulakan di Sabah dulu kerana COVID-19 amat serius masa tu bulan Oktober, November, Disember di tahun lepas di Sabah, dan kita buat latihan kepada sukarelawan kita untuk mengambil telefon daripada masyarakat umum yang merasa emotionally tertekan, keadaan emosi tentang keadaan dan suasana COVID ini. Dan saya harapkan kita boleh mulakan kembangkan khidmat ini di Kuala Lumpur dan di Selangor pada tahun ini juga. Jadi saya nak bagi highlight penekanan yang lebih kepada suasana fizikal, suasana psychosocial support ataupun kesihatan mental, particularly khususnya pada masa COVID-19 ini. Kerana ramai daripada kita memang amat-amat terjejas dan tertekan sekali. Bercakap mengenai isu kesihatan mental ni merupakan isu global. Seluruh dunia menghadapi situasi yang sama, apatah lagi daripada kesan pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai yang terkesan, ada yang terpaksa berhenti kerja, diberhentikan kerja, yang ada syarikat gulung tikar dan sebagainya. Kita sangat faham dan memang memerlukan sokongan yang terbaik daripada pihak-pihak yang tertentu untuk sama-sama membantu meringankan ataupun mengurangkan dari segi masalah kesihatan mental yang kita alami. Apakah pendapat Tunku Puteri berkenaan dengan penyediaan fasiliti kesihatan pula di Malaysia jika kita nak bandingkan dengan negara-negara luar? Dari pendapat saya, kita amat dalam suatu situasi yang baik dalam struktur sistem kesihatan di seluruh dunia ini. Saya melihat pada statistik daripada 1970 sehingga kini memang taraf fasiliti kesihatan kita telah banyak diperbaiki, dan kita tengok bahawa child mortality, for example, kematian kanak-kanak di dalam kelahiran, kita telah banyak menurun ke 7.3 kematian dalam 1,000 kelahiran. Tetapi yang terbaik di dunia seperti Iceland adalah lebih kurang daripada 1 kematian dalam 1,000 kelahiran. We are doing very well. Kejayaan sistem penjagaan kesihatan kita adalah hasil kerja keras yang berdekad lamanya. Daripada masa kemerdekaan kita sudah mula memperbaiki sistem dan fasiliti kesihatan kita. Saya ingat cerita
seperti Tun Dr. Siti Hasmah yang dulu bertugas sebagai doktor community semasa beliau muda lagi, pergi ke kampung-kampung di Kedah ni dan bercakap kepada ibu-ibu yang bakal melahirkan anak-anak supaya tidak pergi kepada bidan-bidan kampung, tapi datang ke pusat kesihatan bidan kerajaan masa tu. So dia pergi rumah ke rumah, naik basikal ataupun naik motosikal on the pillion, bercakap kepada ibu-ibu, bakal-bakal ibu di Kedah ni. Ini adalah satu cerita yang mencerminkan dedikasi doktor-doktor kita pada masa itu untuk memberi awareness kepada rakyat Malaysia supaya kita lebih pergi keyakinan kepada sistem kesihatan kita di negara kita. Jadi alhamdulillah we are in a very good position. Tetapi kita masih lagi ada isu-isu yang kita perlu berjaga-jaga, seperti disease ataupun penyakit-penyakit yang kita nampak sudah timbul semula, seperti malaria. Kita ada kesan kes-kes polio, kes-kes pneumonia ataupun dan juga cirit-birit di kalangan kanak-kanak, yang di mana mereka ini di golongan yang minoriti ataupun terpinggir, masyarakat yang terpinggir. Jadi masyarakat ini masih ada di negara kita. Jadi kita kena beri tumpuan kepada golongan ini. Isu ini agak sensitif pada saya, Puan, kerana ada di kalangan mereka ada golongan yang bukan rakyat Malaysia. Jadi apakah tanggungjawab kita sebagai masyarakat? Adakah kita membiarkan kanak-kanak ini terus tiada langsung vaksinasi, ataupun kita perlu memberi perkhidmatan asas supaya kita sebagai satu masyarakat dilindungi vaksin, dilindungi daripada COVID, dilindungi daripada malaria, dilindungi daripada polio dan penyakit-penyakit yang lain yang berjangkit. Jadi ini adalah isu yang kita sering perlu berfikir, dan Kementerian Kesihatan Malaysia perlu membuat strategi-strateginya yang tertentu, yang mungkin agak sensitif, tetapi kalau kita pergi kepada kesihatan kepada semua orang, semua orang itu termasuk mereka-mereka yang juga terpinggir. So this is a very complex, delicate situation. Tetapi satu situasi yang kita perlu hadapi, kerana Malaysia alhamdulillah melalui proses pertumbuhan ekonomi yang baik daripada 1970 dulu kan. Kita melalui urbanisasi, kita melalui perkembangan industri dan perkilangan. Kita memerlukan pekerja-pekerja asing dari luar. Jadi isu migration, isu migrasi, isu economic movement of people dari negara luar, dan juga isu-isu mereka yang kaum pelarian daripada negara-negara luar ke Malaysia untuk mencari pekerjaan adalah isu yang kita lalui, dan COVID-19 ini dia memang menengahkan isu ini kepada kerajaan dan juga masyarakat yang umum. Jadi ini bukan isu yang senang kita solve. Banyak sensitivity. Tetapi kalau kita lihat kepada tema kita, building a fairer and healthier world for everyone, we cannot avoid these issues. Ya, mereka juga merupakan masyarakat dunia. Perlu diberikan perhatian. Tetapi dalam masa yang sama, Tunggu Puteri, dalam masa yang sama, sebelum ini adakah pernah disuarakan, dibangkitkan isu-isu ini walaupun dianggap sebagai sensitif seperti mana yang Tunggu Puteri nyatakan tadi?
mungkin tidak dibincang di the main media. Mungkin tidak dibincang secara terbuka. Tetapi Bulan Sabit Merah dan juga International Federation of the Red Cross, Red Crescent Societies, iaitu badan 192 negara di dunia, kita adalah satu keluarga. So, isu-isu kesihatan sedunia kita perlu ketengahkan dan kita perlu bincangkan secara terbuka dan tidak menurunkan stigma kepada mereka yang di dalam situasi yang terpinggir. Tetapi kita juga, Puan, jangan lupa ada juga golongan-golongan yang memerlukan tumpuan yang khas, iaitu rakyat Malaysia, seperti mereka yang kaum orang asli yang duduk jauh daripada bandar-bandar, yang tidak senang datang ke pusat kesihatan untuk vaksinasi ataupun untuk check up, medical check up. Kita juga perlukan tengok orang yang special needs, yang OKU, orang kurang upaya. Adakah mereka senang datang ke pihak hospital untuk regular medical check up? Ibu-ibu yang OKU, adakah senang mereka datang untuk maternal, mereka punya prenatal check up? So, masyarakat yang kita nampak macam minoriti ataupun yang memerlukan perhatian khas ini berbeza-beza. Jadi tanggungan Kementerian Kesihatan ni amat besar sekali, dan saya amat kagum dengan perkhidmatan kesihatan kita. Baiklah, bagi anda baru saja bersama-sama kami menerusi Gerak Komuniti bersama-sama PBSMM. Kita bincangkan tentang Hari Kesihatan Sedunia bersama-sama Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Dr. Tunku Puteri Intan Safinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang merupakan pengerusi Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia. Kita lihat Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dilihat begitu aktif menjalankan pelbagai aktiviti kesukarelawan khususnya yang berkaitan dengan kesihatan. Tunku Puteri, ceritakanlah sedikit peranan PBSMM di peringkat antarabangsa. Ya, Puan, terima kasih. Di peringkat antarabangsa, kita bergerak sebagai satu ahli di 192 negara yang ada bulan sabit ataupun palang merah. Jadi kita sebagai satu badan, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, headquarters kita di Geneva, Switzerland. Di situ dah asalnya palang merah masa tu, lebih daripada 100 tahun dahulu. Dia timbulnya dari kesan peperangan dan humanitarian effect of war. That is our beginning, actually. That is where we started our origin of palang merah. Lepas tu persatuan yang di negara-negara Islam bertukar kepada bulan sabit merah. Tapi asasnya yang sama adalah untuk kemanusiaan semua, tidak berbeza agama ataupun bangsa ataupun warga negara. Itu adalah prinsip kami. Jadi itu adalah platform yang kita bergerak maju di peringkat ASEAN. Saya juga wakil kerjasama rapat dengan Asia Tenggara, negara-negara di ASEAN ini. Kami sering berjumpa melalui talian dan juga bersemuka dulu, berbincang isu-isu yang relevan kepada negara-negara ASEAN, iaitu kesihatan dan juga isu-isu migrasi dan juga isu-isu the disaster management ataupun apa orang kata preparedness ataupun persiapan
untuk bencana alam seperti banjir yang datang 2-3 kali setahun di Malaysia, tetapi juga amat juga kesan di Filipina, Indonesia, dan kita saling membantu. Bila jadinya taifun di Filipina, kita ada menghantar dana. Bila jadinya banjir di Malaysia, bulan sabit ataupun palang merah negara lain pun kadang-kadang ada menghantar dana kepada kita. Jadi kita saling membantu. Jadi kerjasama ni all the time. All the time di peringkat bencana, di peringkat keselamatan, di peringkat migrasi. Jadi isu persiapan untuk vaccination dan semua juga kita bincang di Asia, bukan saja ASEAN tetapi di peringkat Asia Tenggara, Asia Pacific region. Jadi kita ada grouping kita di ASEAN, kita juga relevan dalam Asia Pasifik iaitu 32 negara, satu grouping juga, dan kita juga terus ke peringkat dunia, 192 negara yang ada bulan sabit ataupun palang merah. Di sini kita dapat belajar dan bertukar-tukar pendapat dan pengajaran, lessons learned. That's what we call it. Lessons learned from COVID, and saya bangga dapat bercakap dalam forum antarabangsa baru-baru ni seperti the Prince Mahidol Award Conference 2021, and tajuknya The Lessons Learned for Preparedness, Recipe for Success in Dealing with Pandemic. Jadi apa yang kita belajar daripada pengalaman kita di Malaysia ni, saya dapat share ataupun saya dapat berikan apa-apa sedikit pengalaman saya di peringkat antarabangsa. Itu adalah satu tugas saya sebagai pengerusi dan juga dengan semua sukarelawan dan staf di Bulan Sabit Merah Malaysia, di Ibu Pejabat di Kuala Lumpur dan juga di seluruh negara. Ahli-ahli kita alhamdulillah yang aktif berpuluh ribu, saya cuma seorang, dan maklumat dan kerja-kerja yang dijalankan secara sukarela oleh ahli-ahli kita di Sabah, di Kelantan, di Kedah, di Johor dan di sebagainya, seluruh negara, dan juga staf-staf Bulan Sabit Merah. Jadi mereka adalah our heroes lah, saya katakan. Jago-jago kita di masyarakat nun di Kudat dan di Sik dan sebagainya. Dan saya berbangga sebagai pengerusi dipilih oleh ahli-ahli menerajui Bulan Sabit Merah ini, dan dengan itu kita pada sekarang kita we look back dalam menghadapi apa-apa krisis kesihatan ataupun krisis bencana, kita perlu bersiap siaga. Preparedness is the key at all levels, whether it is down to the kampung level, di peringkat kampung dan di peringkat kebangsaan. Are we prepared for a pandemic? Are we prepared for another epidemic? Nauzubillah lah. Kita tak mau benda ni terjadi. Are we prepared for a big flood? Where the floods happen, kita tengok ada kawasan-kawasan di Pahang, Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Banjir datang setiap tahun. Kita perlu bersiap siaga. Kita perlu tempatkan barangan, tempatkan orang, kita perlu ada sistem di mana saluran bantuan dihantar dengan cepat. Kita perlu ada cash ataupun duit untuk immediate transfer pada mereka yang hilang barangan, hilang kerosakan rumah dan sebagainya. Daripada itu kita boleh build up a system untuk menghadapi kesukaran yang setiap datang tanpa kita mahu, ia akan datang. Ya, banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan ini yang tak diduga. Jadi kesiapsiagaan itu sangat penting. Dalam masa yang sama, Tunku Puteri secara peribadinya
sememangnya seorang yang cukup aktif dengan aktiviti kemasyarakatan, kesukarelawan. Saya nak tahu juga dari segi apakah pelan jangka panjang yang Tunku Puteri telah rangka khususnya untuk PBSM. Terima kasih Puan. Saya sebagai pengurusi ingin melihat Bulan Sabit Merah ini lebih aktif dari akar umbi. Dari sekolah lagi kita pun tahu ahli-ahli kita di peringkat primary school, sekolah rendah, sekolah menengah, dan saya mahu lihatkan supaya ahli-ahli kita daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan dewasa terus menjadi aktif, dan kualiti latihan kita, first aid, kualiti latihan tentang kemasyarakatan, tentang bagaimana remaja dapat hidup bersama dengan masyarakat yang berbilang kaum. We are not just about bencana. Bulan Sabit Merah dalam jangka masa panjang, we are not just about reacting to flood, bencana alam. Itu persepsi itu tradisi kita. Ambulance service itu memang mustahak, tapi Persatuan Bulan Sabit Merah perlu menjadi satu agensi yang membantu masyarakat, membina masyarakat walaupun dalam elemen community engagement. Cara kita berinteraksi sebagai masyarakat, cara wanita dan kanak-kanak di rights ataupun diberi protection. Kita perlu sedar pada wanita dan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak perempuan, diberi protection, apa-apa perlindungan di rumah. Mereka tahu apa hak mereka di rumah. Mereka tahu mereka perlu selamat di rumah. Kita perlu tahu ibu bapa kena protect, memberi perlindungan pada kanak-kanak pada setiap masa. So those are issues, community issues, masalah dan isu kemasyarakatan yang Bulan Sabit ada akses kepada apa yang dilatih di negara seperti Norway, seperti negara-negara yang lebih refine ataupun lebih, bukan kata maju, dan lebih sensitif tentang isu-isu ini. Kita boleh perguna atau kita boleh gunakan apa pengalaman mereka dan memberi sedikit kepada masyarakat di Malaysia. Itu jangka masa panjang saya untuk Persatuan Bulan Sabit, ya, kekal relevan dan lebih aktif. Okey, kita nak sentuh sedikit berkenaan vaksin. Apa usaha PBSM untuk tingkatkan kesedaran orang awam untuk mengambil vaksin, kerana kita tahu dari segi peratusan yang mendaftar ketika ini masih lagi rendah. Setakat yang terkini lah 8 juta yang mendaftar. Dari segi populasi rakyat Malaysia sendiri 26.7 juta, maknanya sedikit saja yang baru mendaftar. Apa antara usaha PBSM dalam hal ini? Saya fikir jumlah ni akan meningkat, insya-Allah. Sebagai badan sukarelawan yang paling lama di Malaysia dan juga sebagai badan berkanun, because kita bukan NGO, Bulan Sabit ada ditubuhkan di bawah akta parlimen. Jadi saya rasa kita memang telah diberi kepercayaan oleh Kementerian Sains dan Teknologi, iaitu MOSTI, dan juga kepercayaan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang bergabung untuk proses imunisasi kebangsaan kita ni. So Bulan Sabit adalah rakan kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di bawah what we set up adalah Malaysian Vaccine Support Volunteer Platform ataupun MyVac. So dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Khairy Jamaluddin dalam dua minggu yang lepas, iaitu kita sediakan platform untuk sukarela mendaftar supaya mereka dapat menjadi sukarelawan semasa proses vaksinasi ini. Jadi sukarelawan boleh mendaftar di platform tersebut. Mereka boleh pilih tarikh, tempat, masa mereka nak bertugas dan pusat yang dan terdekat kepada mereka.
Jadi MyVac ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang sihat dan diharapkan mereka sukarelawan ni akan mendaftar dan dapat memberi bantuan kepada proses vaksinasi kerajaan, iaitu memberi keyakinan kepada rakyat bahawa sukarelawan ada untuk membantu di hari vaksinasi tersebut dan juga tugas kita secara umum adalah improve, perbaiki komunikasi tentang vaksin ini kepada masyarakat umum. Saya ingin membuat program Bulan Sabit untuk translasi isu-isu yang frequently asked question kepada bahasa-bahasa lain supaya rakyat dan mereka yang tidak mendapat akses kepada bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia dapat juga maklumat menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan di negara ini. Ini particularly mustahak kalau kerajaan terus memberi vaksinasi kepada pekerja-pekerja di kilang-kilang yang mungkin bukan warga Malaysia, tapi mungkin kalau maklumat yang diberikan dalam bahasa Urdu ke bahasa-bahasa lain, ini mungkin memberi keyakinan kepada lebih ramai lagi untuk register, untuk memberi nama mereka dalam MySejahtera ataupun untuk mendaftar dalam proses vaksinasi ini. Setakat ni saya diberitahu 7,200 permohonan daripada sukarelawan telah pun ada di platform kita dari golongan belia, mahasiswa dan ahli-ahli daripada NGO lain, bukan saja Bulan Sabit Merah, terbuka kepada semua ahli NGO yang lain seperti St. John, sesiapa saja yang ingin memberi bantuan mereka. Kini kami membuka pendaftaran kepada orang awam yang kita betul-betul harapkan bahawa sukarelawan ini terutamanya daripada kawasan di luar bandar akan tampil. Saya difahamkan lebih 600 pusat vaksinasi dibuka dan saya betul-betul harapkan proses vaksinasi ini akan efisien untuk semua, terutamanya kita kata warga emas, warga yang kurang upaya, mereka perlu diberi keyakinan dan juga fasiliti untuk datang mendapat vaksinasi. Yang ini kita perlu bekerjasama dengan pihak-pihak kerajaan. Ya, baik. Ucapan Tunku Puteri sempena Hari Kesihatan Sedunia kepada seluruh rakyat Malaysia. Silakan Tunku Puteri. Ucapan akhir saya, jagalah dan utamakan kesihatan diri, fizikal dan mental, kesihatan keluarga dan masyarakat. Kesihatan pada pemikiran saya bukan kesihatan fizikal saja atau mental, tapi dia link tu kebersihan, penjagaan ekosistem kita, kebersihan di rumah tangga kita dan kaitan dengan penjagaan alam sekitar juga. Kita tak boleh tengok dah kita punya kesihatan dalam serumah saja. Kita kena tengok kesihatan ni kesihatan sedunia. Itu yang patah balik, orang Kedah kata patah balik kepada isu tema dia, building a fairer, healthier world for everyone, membina dunia yang lebih adil dan sihat untuk semua. So we are all connected. Kita perlu faham dan kita perlu hidup dengan minda ini dari sekarang. Itulah mesej saya. Baik, sebelum usai nak mohon Tunku Puteri, sebab kita dah nak menyambut Ramadan tak lama lagi. Ucapan Ramadan untuk semua pendengar Perdana Radio ketika ini. Ya, saya dengan seikhlasnya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang amat diberkati ini kepada semua yang berpuasa, semua yang beragama Islam.
dan kepada semua masyarakat di Malaysia, kita sama-sama mengamalkan prinsip kemanusiaan dan hidup kemasyarakatan yang baik di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Terima kasih. Apa pun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tunku Puteri kerana sudi untuk bersama-sama kami di Bernama Radio. Tunku Puteri, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Lindung diri. Take care, Tunku. You too. Take care. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Dr. Tunku Puteri Intan Safinaz Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang merupakan pengerusi kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia untuk Gerak Komuniti bersama-sama PBS MM. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.